Kerjasama Pertubuhan Masyarakat, Jamin Ekonomi Mampan dan Kestabilan Sosial. Itu antara fokus dari negeri di Bawah Bayu langsung ke Kota Kinabalu bersama-sama Suaran Shah. Silakan Suaran. Ya, Farahatul, kerjasama semua pertubuhan masyarakat perlu terus diperkukuh. Ia penting bagi menjamin pertumbuhan ekonomi mampan, kestabilan sosial serta kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum dan latar belakang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, peranan masyarakat Cina sebagai rakan strategik dalam setiap sektor pembangunan di Sabah sentiasa diiktiraf. Komitmen ini selaras dengan matlamat kerajaan untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan pemerkasaan modal insan di bawah Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Datuk Haji G berucap sempena majlis penutupan Festival Tahun Baru Cina 2026 peringkat daerah PITAS. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Aliasni. Menurut Datuk Haji G, FTBC PITAS mencerminkan keunikan Sabah yang kaya dengan pelbagai budaya dan diraikan bersama, sekaligus menjadi asas kekuatan sosial yang perlu dipelihara selaras dengan aspirasi kerajaan untuk membina sebuah negeri yang aman, inklusif dan bersatu padu. Festival Tahun Baru Cina FTBC 2026 peringkat daerah PITAS terus memperkukuh peranannya sebagai platform penyatuan masyarakat pelbagai etnik di Sabah. Acara yang bermula pada 9 Februari lalu itu menutup tirainya pada Ahad dengan kehadiran lebih 15,000 pengunjung. Penaung FTBC PITAS Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, festival tahun ini menggabungkan elemen tradisi, hiburan dan kepelbagaian budaya, sekaligus mengekalkan reputasinya sebagai acara yang paling dinanti-nantikan di daerah PITAS. Saya melihat bahawa lebih 100 kemah kecil dan juga kemah besar yang ada di tapak festival ini setiap tahun. Ini adalah satu perayaan yang cukup lama dianjurkan. Dan pada kami, Tahun Baru Cina ini adalah satu perayaan yang mana di daerah PITAS lain daripada yang lain. Kemuncak majlis penutupan turut dimeriahkan dengan rancangan ekspos Bayu terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, lebih 3,000 masyarakat daerah Sandakan raih perarakan singa, naga dan unicorn. Ia bertujuan memupuk semangat kebersamaan serta berkongsi perayaan dengan masyarakat berbilang kaum. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Walter Kenson berkata perarakan ini turut menjadi platform tonjol kepelbagaian dan keunikan masyarakat majmuk kepada pelancong luar. Ini satu lakaran sejarah yang berlaku di Sandakan kerana sempena Tahun Baru Cina ini kita ingin menyemarakan semangat, perasaan dan juga mood untuk Tahun Baru Cina ini kita semarakan dengan melalui perarakan bagi berkongsi kepada semua masyarakat berbilang kaum di Sandakan ini bahawa Tahun Baru Cina ini merupakan satu perayaan yang perlu diraikan oleh semua pihak. Perarakan Anjuran Persatuan Masyarakat Tionghoa Bersekutu Sandakan ini disertai 15 lori. Acara turut diserikan dengan persembahan tarian singa, unicorn, naga serta persembahan mercun. Bandar Sandakan yang dahulunya agak sunyi kini kembali berwarna-warni. Penganjuran pasar malam sempena Tahun Baru Cina di Jalan 2 ternyata memberi sinar baharu kepada penduduk setempat. Wartawan Saleh Jikri ada perkongsiannya. Pertama kali dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Sandakan MPS tahun ini yang menempatkan 50 gerai yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, pakaian hinggalah dekorasi perayaan. Jadi saya berharap usaha sebegini dapat memanfaatkan ekonomi. Dia tentunya akan memanfaatkan ekonomi di seluruh untuk komuniti di Sandakan dan juga kepada semua pelancong-pelancong yang datang juga ada satu tempat tambahan untuk beriadat. Saya juga berharap semua penggerai adalah untuk saling bertoleransi. Kita bertekad untuk menghidupkan semula aktiviti di Pusat Bandar Sandakan ini. Dan kita berharap pemilik-pemilik kedai di Pusat Bandar Sandakan ini menyewakan kedai-kedai mereka. Kita akan berbincang bersama-sama dengan pemilik kedai bagi menyewakan
lot-lot mereka supaya dibuka hingga ke waktu malam. Inisiatif ini bukan sahaja memudahkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan, malah menjadi daya tarikan buat pelancong yang ingin merasai keunikan sejarah dan alam semula jadi Sandakan. I think Sandakan takes it a step further, and also there's a lot of history here, and it makes me so interested. I've been to the Agnes Keith House, I've been to the oldest mosque, I've been to the St. Michael's Agnes Church. You can go see the what else? Orangutans, the sun bear, the proboscis monkey. I got to see the hornbill on the boat at Cipolo Jungle Resort. It's so much to do around here in Sandakan. Bagi peniaga, kewujudan pasar malam ini adalah peluang kemasan yang sudah lama dinantikan. Ya, semangatlah. First time kan kerja menjual begini. Terbaiklah. Diteruskanlah sebab meriah sikit bah. Pasar raya begini memang terbaiklah. Ini boleh mendapatkan keperluan di sini, boleh menghidupkan kembali bandar lah orang bilang, sebab menghidupkanlah bandar Sandakan kembali begitu. Kebaikan ini naik market supaya menghidupkan ekonomi Sandakan bertambah maju lagi sebab lama tenggelam sudah. Jadi ada ini orang senang pergi dapat barang-barang yang cari untuk Chinese New Year dunia. Pasar malam ini tidak terhenti di sini. MPS merancang untuk memperluaskannya mengikut musim perayaan lain bagi memastikan kelangsungan ekonomi peniaga kecil-kecilan. Kemeriahan, harmoni, peluang rezeki dan semangat kebersamaan pasar malam hadir untuk beri sinar baru kepada daerah Sandakan. Salih Jikri, RTM. Pemantauan dan pematuhan terhadap garis panduan kebersihan perlu dijadikan syarat wajib bagi permohonan lesen perniagaan makanan. Langkah itu penting bagi memastikan standard kebersihan premis makanan sentiasa dipantau dan dikawal selia. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Rina Jainal berkata, pengusaha makanan juga diwajibkan mengambil suntikan ditetapkan serta mematuhi pemeriksaan berkala pihak berkuasa demi menjamin keselamatan dan kesihatan pengguna. Ini sebagai salah satu syarat wajib. Salah satu syarat wajib untuk mereka mendapatkan memohon lesen perniagaan daripada pihak majlis. Jadi ini memang perlu. Sebab itu mereka perlu mendaftar agar dapat dipantau dan dikawal selia daripada pihak majlis. Beliau menyatakannya selepas merasmikan penganugerahan sijil penggredan premis makanan di Tawau. 127 premis makanan menerima sijil grade A bagi tahun 2026 sebagai pengiktirafan terhadap tahap kebersihan dan kualiti perkhidmatan yang sangat baik. Pengamal media menjadi jambatan penting dalam menghubungkan universiti dengan masyarakat. Sinergi tersebut penting bagi memastikan setiap penemuan akademik dan maklumat universiti dapat disampaikan secara tepat. Naib Chancellor UMS, Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, peranan pengamal media sangat signifikan terutamanya dalam melaporkan isu secara seimbang dan sahih. Sebagai gedung ilmu, UMS komited memastikan bahasa akademik dapat diterjemah kepada bahasa yang mudah difahami oleh komuniti melalui media. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Sahabat Media UMS 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Rahman Nordin. Sementara itu, Pengarah Pusat Komunikasi Korporat Dr. Rizal Zamani Idris berkata, UMS merekodkan 12,897 liputan media sepanjang tempoh 14 Januari hingga 31 Disember 2025. Ia merangkumi media cetak, penyiaran dan portal dalam talian. Pencapaian itu bukan sekadar angka, sebaliknya mencerminkan kepercayaan dan konsistensi media bahawa naratif universiti kepada masyarakat kekal relevan dan signifikan. Lebih 1,000 masyarakat setempat hadir mengimarahkan sambutan Ambang Ramadan 2026 di Tuaran. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak.
Bertemakan Ramadan yang dinanti menggapai redha ilahi, majlis dimulakan dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Pegawai Tadbir Agama Jahin Setuaran, Ustaz Helmi Misbah. Majlis turut diisi dengan perkongsian ilmu menerusi ceramah oleh Ustaz Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan dan penceramah jemputan khas dari Indonesia Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi. Selain persembahan lagu-lagu dakwah oleh kumpulan nasyid Malaika dan Samura. Baik, saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Silakan Farhat. Baik, Suaran, terima kasih.